Assalamualaikum and good morning everyone. So this is introduction to experiment 1 for home-based sharing learning. Okay, about topic is measurement and uncertainty. So ni adalah eksperimen yang akan jalankan di rumah, iaitu eksperimen 1 iaitu minggu depan. Okay, so kita tengok dia punya learning outcomes. Measurement and uncertainty. Learning outcomes is students should be able to measure length of various object and determine the uncertainty of length of various object. So aim kita ada dua, nak cari bacaan, reading, dan dia punya uncertainty. Okay, so theory. Measuring some physical quantity is a part and parcel of any physics experiment. This is important to realize that not all the measured value are exactly the same as the actual value. Okay, so due to error that we made during the measurement, or perhaps the apparatus that we use may not be accurate or sensitive enough. So as a rule, the uncertainty of the measurement must be taken and it has to be recorded together with the measured value. Maksudnya, kita bila buat eksperimen tak semestinya kita akan dapat exact value lah macam actual value. Tapi disebabkan error, systematic error ataupun random error, maka dengan ini as a rule, bacaan setiap kali eksperimen fizik you mesti sekalikan dengan uncertainty yang kita boleh dapat daripada kiraan ataupun lukisan graf. Okay, kiraan daripada graf lah. Alright, so next, uncertainty of the measurement depends on the type of measurement and how it is done. For quantity x with the uncertainty del x, its measurement is recorded as below. Contoh cara penulisan ni lah, x plus minus del x. X means that reading yang kita dapat mean lah, average reading. So plus minus dengan del x is uncertainty. So therefore the percentage of uncertainty is given by del x divided by average reading times with 100. Okay, so kita tengok kat sini ada, okay, macam mana kita nak ambil reading. Kita ada dua dalam fizik. Yang pertama adalah single reading. Okay, what is single reading? Ada tiga. Okay, first is the reading is taken from the single point or at the end of the scale. Contohnya adalah seperti termometer, okay, pipette, burette. Semua tu adalah bacaan daripada satu je kan. Okay, next, if the reading are taken from 2 point on the scale. Ini contohnya adalah meter rule. Okay, so dia punya formula adalah smallest deviation of the scale times half times 2. So maksudnya kalau kita kata meter rule, dia punya smallest deviation adalah 0.1 cm kali dengan bahagi setengah 0.5 kali 2 balik. Jadi sebenarnya dapat balik nilainya 1 cm lah. Okay, so itu kalau single reading lah, maksudnya awak ambil bacaan sekali sahaja. Ambil buku, ambil ruler, ukur. And then contoh dapat bacaan buku tu 15 cm. 15.0 plus minus 0.1 cm. Inilah cara untuk mengambil bacaan. Pastikan decimal point dia sama. Okay, so next adalah if apparatus use vernier scale. Contohnya adalah seperti micrometer, screw gauge ataupun vernier calipers. So itu terus ambil dia punya smaller scale dia. Contoh kalau vernier calipers berapa? 0.01 mm kan. Kalau vernier calipers, kalau micrometer screw gauge 0.01 mm. Tapi kalau vernier calipers dia banyak version, ada yang cm, ada yang mm. Okay, so tengok atas vernier calipers mana yang kita guna. Kalau dekat KMPP kita guna yang mm, 0.01 mm. Maksudnya sengatan tu terlalu kecil lah nak tengok. Okay, so seterusnya repeated reading. Okay, repeated reading yang kita akan guna waktu kita buat eksperimen di rumah. Bukan kita lah, awak lah. Okay, awak yang buat. Okay, jadi senang je, bukan susah pun. Kita buat sama-sama. Sebab benda ni benda baru kan. Saya pun belajar benda baru juga. Awak pun samalah. Okay, so repeated reading kita akan guna untuk buat eksperimen di rumah. Okay, so ini formula dia lah, nak tunjuk. Nanti ada contoh dekat belakang. Nanti kita tengok. For a set of n repeated
measurement of X, the best value is the average value is given by, okay, untuk dapatkan reading dia, average reading, you kena buat mean lah. Mean maksudnya kalau kita kata bacaan kita tu ada 5 reading, so maksudnya dapatkan average value, you kena kira semua bacaan 1 campur bacaan 2, 3, 4 dan 5, campur semua, you bahagi dengan 5. You dapatlah average value. Means that best value is average value. Okay. So simbolnya adalah X ni lah. Ini mean lah kan sebenarnya. Macam mean. Average lah mean tu. Okay. So the uncertainty pula is given by. Okay. Uncertainty is given by this formula. Nampak macam complicated je formula dia kan. Sebenarnya tak susah pun. Kalau tengok dekat sini dia adalah sum. Hasil tambah mean tolak dengan bacaan. Okay, kalau kamu kata kamu ada 5 bacaan, so maksudnya mean tolak dengan bacaan 1, campur dengan mean tolak dengan bacaan 2. Mean tu adalah average value average yang kita dapat daripada sini. Okay, average value tolak bacaan 1 tambah dengan average value tolak bacaan 2. Okay, sebab dia ada modulus, jadi semua hasil dia adalah positif lah. Okay, bahagi dengan bilangan bacaan iaitu 5. Jadi dapatlah dia punya uncertainty. Okay. So, lepas dapat uncertainty dan dapat average value, so tolong tulis dalam bentuk macam ni. Sekali unit, jangan lupa. Okay. So, next adalah apparatus. Okay, apparatus yang kita akan guna adalah 2 buku. Satu kecil, satu besar lah. Ambil yang berbeza. Okay, lepas tu 30 cm meter rule. Okay, vernier calipers daripada website. Micrometer screw gauge pun daripada website. Okay, 2 oval shape object from website juga. And 2 dumbbells from website juga. Okay, kalau tadi saya dah tengok dah website tu. Kamu pilih 2 lah sebab dia bagi kat kita 3 objek. Okay, jadi kamu pilih 2 saja untuk kamu ukur. Okay, so dia adalah prosedur dia. Okay. Prosedur yang pertama adalah choose the appropriate instrument for measurement of the length of the book, diameter of the oval shape object, width of dumbbell handle. Okey, selalunya kalau kita ukur buku, kita pakai meter ruler kan? Meter ruler. Okey, kalau diameter, selalunya yang paling sesuai adalah micrometer screw gauge. Okey. Width of the dumbbell handle, boleh guna vernier calipers. Macam itulah. Okey, kemudian dia kata for task 1 to 3, perform the measurement and record your data in the following table for at least 5 readings. Refer table 3.1 as an example. Okay, table ni you kena lukis 3 lah. 3 table lah. Okay, sebab you ada 3 benda yang kita nak ukur. Okay, so pastikan bila you tulis table ni, you kena panggil apa? You kena selarilah dengan dia punya tajuk kan. Okay, contoh. Kalau kata ini adalah contoh untuk table pertama. Sebab apa? Sebab ukur length. Okay. Nampak tak? Tajuk dia length of a book. And then dia punya ni adalah simbol length. Yang ini apa ni? Okay, yang itu adalah uncertainty bagi pembaris. Iaitu uncertainty alat. Nanti kena tulis tau kat atas ni. Contoh kalau awak guna diameter of oval shape tu, awak guna micrometer screw gauge. Jadi uncertainty dia kena letak plus minus 0.01 mm. Macam tu. Okay. So yang ini adalah mean minus LI. LI means reading for each reading lah. Okay. Unit dia cm sebab dia ukur dalam cm Okay. Lepas tu ni adalah formula bagi average, letak kat bawah. Contoh kalau kita kata ada bacaan ni. Okay, average ni maksudnya hasil tambah bacaan 1 campur bacaan 2, 3, 4 dan 5 bahagi dengan 5. So, you akan dapat average. You letaklah kat sini. Okay, lepas tu yang ni untuk apa ni? Okay, yang itu pula average yang kita dapat dekat sini tadi, kita tolak dengan reading yang pertama. Dapatlah kat sini. Okay, lepas tu ambil lagi average, tolak dengan reading kedua, dapat kat sini. Dan repeat lah sampai habis reading ke 5. So, you dapatlah 5 reading kat sini. Dan reading ni semua kena positif sebab yang ni ada modulus. Okay. So, tambahkan semua ni. Yang ke-5 di belakang ni. Tambah semua. And then bahagi dengan 5. You akan dapatlah dia punya uncertainty dia. Uncertainty of length of a book. Okay. Okay, contoh kalau diameter. Nak kena ukur diameter. Apa yang you kena tukar? Okay. So, tukarlah tajuk dia. Diameter of an oval shape object. Lepas tu dia punya simbol diameter kan, huruf D lah, D kecil.
Okey, lepas tu guna alat apa? Micrometer screw gauge. Plus minus 0.01 mm. Okey, yang lain semua huruf L ni tukarlah jadi D sebab diukur diameter. Macam tu sajalah. So, ini akan jadi delta. Delta D. Pandai pun. Okey, next, number 3. Repeat step 2 for another one object with different size. Okey, sekejap saya lupa nak cakap. Length of a book ni disuruh you buat 2. Okey, 2. Maksudnya satu buku kecil, satu buku besar. Jadi untuk length ni ada 2. So table kamu ada berapa lah? Ada 4 lah. Table ada 4 Length of book ada 2. Diameter oval ada 1. Dengan dumbbell handle ada 1. Okey, untuk dumbbell handle dengan diameter oval, kalau you perasan tadi dia punya apparatus tu dia kata 2 kan. Tapi awak pilih lah salah satu tu. Awak ambil lah 5 bacaan. Yang mana satu awak suka lah. Okey. Dia mesti 5 reading lah. Okey, ni adalah kita punya website Untuk penggunaan micrometer screw gauge, awak kena scan lah kod ni. Okay, untuk vernier calipers, you kena scan benda ni. Okay, so nanti saya akan tunjuk lah macam mana awak nak guna. Sebenarnya senang je. Bila awak buka nanti, awak nampak alat tu. Nanti awak try pusing-pusing tempat yang patut dia pusing tu, iaitu tempat scale dia tu lah. Nanti you try godek-godek tengok. Okay, nanti saya hantar video juga. Okay, lepas tu you kena buat apa? You kena screenshot. Screenshot the best picture of the measurement with one reading for each task. Okay, maksudnya hanya satu gambar je lah. Contoh you ukur buku pakai baris kan, you tengok gambar. Tengok gambar scale tu lah, you nak tengok. Okay, lepas tu cara you ambil gambar, cara you ambil pengukuran tu lah you nak tengok. Okay, untuk yang micrometer screw gauge dengan vernier calipers ni, you boleh screenshot lah. Okay. So, nanti attach dalam lab report. Nanti bahagian mana saya akan bagi tahu. Okay, ni adalah alternatif lah. Alternatif ni selain daripada yang tadi. Kalau tak boleh buka, you gunalah alternatif. Tapi so far saya buka okey. Yang tadi. Yang senang lah nak handle. Okay, so ni tambahan saja. Okay, so yang ni dia kata in general, a measurement is recorded as, yang ni saya ingatkan balik lah. Okay, so the percentage of uncertainty is calculated using this one. Okay, dua benda ni mesti ada setiap kali kira dalam pengiraan fizik. Maksudnya tadi dalam table you hanya ada average reading dengan uncertainty kan. Lepas tu you akan tulis final answer dia macam ni lah. Final answer dia. So yang ni you kena kira jugalah percentage dia. Okay, next, all measured value must be accompanied by an estimate of an error or uncertainty associated with the measured value. So, contoh dia kat sini bagi, kalau tennis ball have a diameter of 6.4, ini adalah yang kita kira measured value. So, estimate error dia adalah 0.1 cm. Maksudnya 0.1 cm tu maksudnya di mana? Dia boleh di antara bacaan dia 6.5 dengan 6.3. Tu maksudnya kegunaan uncertainty tu. Okay. So, ini adalah contoh lah systematic error dengan random error. Kalau systematic error, dia adalah consistently influence a set of the measurement in a particular direction. Okay. So, all the reading either are higher or the lower than the actual value. Kalau random error pula, error occur when the reading have slightly higher or slightly lower value than the actual value. Okay. Selalunya systematic error ni dia adalah based on siapa? Based on instrument with zero error, apparatus calibrated incorrectly. Okay. So ini nanti you boleh baca lah. Okay, pastikan jangan tertukar systematic error dengan random error. Soalnya random ni based on person lah. Okay. Right. So next, ni adalah yang tadilah. Reading. Macam mana nak baca reading kan? Okay.
Okay, contoh. Ni dia bagi contoh. Yang B If the reading are taken from 2 point on the scale. Okay, so maksudnya ni adalah formula untuk cari dia punya uncertainty. Kalau dia single reading maksudnya yang eksperimen you buat repeated reading. So you abaikanlah benda ni. Ini just nak kena ajar juga bagi you faham. Okay, so example the stat scale at 1.4 cm. Ni antara dua scale lah. Scale 1, scale 2. Okay, so bacaannya 1.4 cm dan bacaan yang kedua at end dia adalah 5.6. Jadi panjang objek, length of object is 5.6 minus 1.4. You will get is 4.2 cm. So uncertainty nak kira macam mana? Ni adalah small deviation for meter rule. Time half and times 2. So akan dapat balik 0.1 cm. So the reading is recorded as 4.2 plus minus 0.1 cm. Macam itulah. Reading darab dengan darab pula. Tambah tolak dengan uncertainty. Okay. Ini contoh kalau apparatus use a vernier scale. Yang ni macam banyak sangat isu. Okay, ni adalah contoh lah guna main scale. Dia adalah contoh untuk guna vernier calipers. Okay, nampak tak main scale ni dalam cm. Main scale vernier calipers dalam cm. Lepas tu vernier dia tu dalam mm. Ini yang metrik punya tau. Okay, so kita tengok. Ambil bacaan dia macam mana. Dia kata, start taking the reading on the main scale. The value of the nearest line to the left of the indicator 0 is on vernier scale is 3 mm. Nampak tak ni? Kat sini. Sebelum kosong daripada vernier scale. 3 mm. Kenapa dia kata 3 mm? Sebab dia adalah 0.3 cm. So kena faham lah. Dia tukar set-set dalam mm sebab vernier scale dia mm. Dia nak senang kira lah. Okay. So, next kita nak tengok apa? Kita nak tengok yang sengatan bawah pula. Yang mana satu garisan dia yang sama. So dia dah tunjuk dekat sini. Ni garisan yang sama. So kita kira berapa banyak daripada kosong kepada yang saya tanda ni. So 5, 10, 15, 20 sengatan 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29. So kita dah tahu reading on the vernier scale is the line 29 that coincide with the main scale. Jadi 29 tadi tu kena darab dengan smallest deviation of the vernier scale lah. Maksudnya satu sengatan ni nilainya 0.02 mm. Kecil kan? Okay, so dapatlah 0.58 mm. So 0.58 mm tu adalah diameter of the object. Sebenarnya kita jawab dalam mm lah. Sebab dia punya uncertainty tu lagi senang dalam mm. Okay, so uncertainty nak kira macam mana? Okay, sebabkan dia guna diameter, dia jadi del D lah. Del D is equal to 1 times 0.02 mm sebab alat kita, apparatus vernier scale dia, reading adalah 0.02 mm. So, cara record D plus minus del D because determine the diameter. So, yang ini 3.58 plus minus 0.02 mm. Okay, yang ini 2 desimal kan? Yang depan mesti ikut yang belakang. Kalau belakang 2 desimal, depan kena 2 desimal. Okay. So, micrometer screw gauge. Contoh pengiraan dia adalah main scale dia dalam mm. Okay, main scale dalam mm. Dia punya vernier scale pun mm juga. So, direct senang lah. Okay, ni 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 mm. Okay, lepas tu kita cari mana yang sama garisan dengan garisan yang melintang tadi daripada main scale. So, the reading of the vernier scale is the line of 38. Tengok 38 kat mana? Okay, 35, 36, 37, 38. 38. So, 38 times 0.01. Sebab 0.01 mm adalah dia punya skala terkecil bagi micrometer screw gauge. Okay, so diameter of the object is given by 2.5 mm tambah dengan 38 kali dengan 0.01. So, dapatlah 2.88 mm. 2.88 mm. So, uncertainty dia 0.01. So, cukup tak 2 desimal? Cukup. Betul lah. Okay. So, ini cara nak tulis lah. Random error can be reduced by repeating the measurement. Yang apa you kena buat? Pastikan you cari average value. Lepas dapat average value, cari dia punya uncertainty.
Okay, lepas dapat uncertainty, jangan lupa tulis result macam ni. Okay, once dah dapat macam ni, lepas tu you kira lah percentage uncertainty. So, 1, 2, 3, 4 sangat penting dalam you punya lab report. Okay, ni contoh yang mana nak tunjuk. Okay, ni contoh kalau kita guna micrometer screw gauge. Okay, macam mana you nak cari dia punya reading tu. Okay, contoh yang kat sini lah. Contoh yang pink dulu. Okay, nampak tak? First reading, second reading, third reading, fourth reading and fifth reading. Bahagi dengan 5, you dapat average value of diameter. Okay, so untuk dapatkan del D adalah average yang kita dapat tadi tu, kita tolak dengan bacaan pertama. Lepas tu average kita dapat tadi tolak dengan bacaan kedua dan seterusnya sampailah bahagi dengan 5. Sampailah 5 lah sebab nak bahagi dengan 5 kan. So dapatlah 0.016. Kita takkan guna 0.016 sebab kalau kita tengok dekat alat dia pun memang 0.02 mm kan. So kita round off lah. Okay, round off. Okay, so the uncertainty is rounded off to the second decimal place because the reading are measured to the second decimal place of the millimeter. Okay, so lepas tulis result dia, dapat berapa, and then percentage uncertainty. Okay, contoh 2 lagi ni apa? Okay, contoh 2 lagi ni jika bacaan dia tu, okay, tengok nampak bacaan ni. Okay, dia punya perbezaan dia terlalu sikit. Okay, contohlah dikira reading 1, 2, 3, 4, 5. Tambah semua, bahagi 5 dapat average reading. So, average tolak dengan first reading, kosong. Average tolak dengan first reading, kosong. Nampak tak? Bila bahagi ni, dia punya ni terlalu kecil. So, you boleh assume approximate to 0. I mean 0.00, sorry, bukan approximate to 0. 0.00 mm. Maksudnya jadi macam ni lah bacaan dia. Okay, so untuk yang sebelah sini pula, jika sama, bacaan dia sama semua. Sama. Maksudnya del D dia akan kosong kan? Betul tak? Okay, so apa kita perlu buat? Kalau del D yang kita obtain daripada dua-dua di atas sama ada round off ataupun become 0 ataupun exactly to 0, will the final result be started at this one? No. Tak boleh. Dia mesti ada at least uncertainty yang ada nilai. Okay, contohnya kalau kita dalam kes ni, uncertainty dia kosong, dia dapat kosong, dia tak boleh jadi kosong. Jadi apa awak perlu buat adalah tengok pada alat. Kalau dia guna micrometer screw gauge, yang paling kecil scale dia adalah 0.01. Okay, 0.01 mm. So yang ni lah kita kena letak sebagai del D tu. Supaya dia tak jadi 0.00. Sebab awak dapat sini kosong kan? Tak nak, tak boleh. At least guna yang paling kecil tu lah. Okay, lepas tu tulislah data. Okay, data sama macam tadi lah. And then percentage uncertainty. Contohlah kemungkinan result yang you akan dapat sama ada macam warna pink, warna biru atau warna kuning ni. Nanti kita tengoklah waktu buat eksperimen. Okay.